Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa ikhtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi ini diberi kelapangan untuk kita bertemu kembali menyambung bacaan kitab Fiqh Doa dan Zikir. Kita pada muka surat 92, yakni yang ke-12, sikap yang dituntut terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Bila mana kita panggil belajar Al-Quran tu bukan belajar membaca sahaja, belajar tafsir dia, penghayatan dia untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi sikap ni maknanya yang dituntut adalah memahami makna dan mengamalkan Al-Quran. Jadi sebagaimana kita maklum, Nabi SAW kehidupannya adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi di sini Syekh didatangkan ayat daripada surah Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Baca Al-Quran dan mendirikan salat. Wa anfaqu, dan mereka nafkahkan, mimma razaqnahum, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran, secara tersembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Maknanya kadang-kadang sedekah secara sembunyi, kadang-kadang sedekah secara terang-terangan. Jadi dua cara ni bolehlah, tengok keadaan macam mana lah. Ya? Kadang-kadang afdal kita buat terang-terangan, kadang-kadang dan afdal kita buat secara sir. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan dengan amalan-amalan tadi, bacaan Al-Quran. Jadi bila baca Al-Quran, mendirikan solat, memberi nafkah, ya, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugilah selama-lamanya. Ini perniagaan yang tak akan rugilah. Berniaga ni biasanya ada untung ada rugi. Kalau berniaga kita di dunia ni lah, kan, jualan kita kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Macam sahabat-sahabat yang berniaga di pasar malam, pasar tani, kalau musim hujan, agak kesempitan lah dia. Allah Ta'ala uji dengan hujan, Allah Ta'ala uji dengan banjir. Berbeza dengan waktu panas kan. Jadi biasanya orang berniaga ni dia suka panas lah, suka musim panas. Tambah orang jual air kan, jual air kalau musim hujan slow lah, ataupun tak laku. Jadi Allah kata liwafiyahum ujurahum, supaya Allah sempurnakan untuk mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa yazidahum, dan Allah tambahkan lagi untuk mereka. Dan Allah bagi kesempurnaan pahala, kemudian Allah tambah lagi pula pahala, masya-Allah. Min fadlihi, daripada kelebihan kurniaannya. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kurang lah, sentiasa bertambah. Ya, kurniaan Allah Taala tadi sampai bila-bila lah, abadal abad, maknanya tak akan putus. Di dunia, di syurga, kan, di alam barzakh,
di alam mahsyar, ya, untuk orang-orang beriman. Kemudian di dalam syurga, dan dalam syurga tu maknanya sampai bila-bila. Yang mana kita tahu bahawa bentuk kenikmatan itu dia semakin bertambah. Dia semakin bertambah. Tidak ada istilah kurang. Ya, dia semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik, semakin bertambah dan tidak ada titik terakhir. Itulah dia. Kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, Allah Taala uji kita macam-macamlah ujian. Ya, ada lebih sini, kita ada kurang situ. Bukan kita ada kelebihan pada semua perkara, tak. Kadang-kadang kita ada kelebihan pada perkara tertentu, tapi kita kurang pada perkara yang lain. Nak cerita bahawa dunia ni tidak sempurna lah. Dunia tadi dia ilal fana, maksudnya ke arah kebinasaan, ke arah kekurangan. Tidakkah kita lihat pada diri kita semakin lama semakin lemah. Semakin lama semakin kita ni tak kuat seperti sebelum kita sekarang lah. Itu maksudnya. Jadi sungguh mempelajari Al-Quran dan merenungkannya termasuk sebab-sebab yang paling agung untuk mendapatkan hidayah. Jadi mana orang yang dapat hidayah, kita tengok kan kawan kita yang non muslim lah, yang berminat dengan Islam, dia biasanya dia masuk Islam, dia akan baca Al-Quran. Dia beli Quran yang terjemahan, ya, dia baca. Ya, dia suka baca. Ada seorang sahabat, dia bawa Grab, dia cerita dia orang bawa Grab, dia jumpa orang macam-macam. Ya, dia jumpa satu perempuan India, sembang lah, cerita tentang suami dia. Saya pun tak tahu lah. Saya ingat dia mau masuk Islam lah. Dia ada beli Quran terjemahan, kan? Hari-hari dia ada baca buku Quran terjemah itu, kita kan dalam bahasa Inggeris lah. Saya ingat dia mau masuk Islam lah. Jadi mana isteri dia pun perasaan dia macam tu, orang India. Jadi maknanya itulah hidayah daripada Al-Quran. Jadi bila start dia orang baca, dia Allah nak bagi hidayah, macam tu keadaan dia. Kadang-kadang mungkin baca sepotong ayat ke, Qul huwallahu ahad ke, bermula di situ dia dapat petunjuk. Tapi paling seronoknya orang yang jadi sebab untuk dia dapat petunjuk lah. Ya. Contohnya kita jadi sebab kawan kita dapat Islam. Masya Allah. Ini dia. Ustaz, ya. Yang membaca Quran dalam Quran sebut banyak, sebut baca Kalau orang Arab baca Quran dengan kita baca Quran berbeza, kita tak faham macam Arab. Betul. Jadi adakah sama maksud baca tu seperti orang baca dengan kita baca, yang mana kita tak faham bahasa Arab? Itulah maknanya kekurangan kita kena belajar lebih daripada orang Arab. Ya. Sebab bahasa Al-Quran bahasa Arab. Itu pun dengan dia pun tak dapat petunjuk. Kebanyakan dia pun tak dapat petunjuk juga pun. Macam Abu Jahal, Abu Lahab. Yang paling hebat dalam bahasa Al-Walid bin Al-Mughirah. Kan, dia pakar bahasa Arab. Dia pun mati kafir juga. Kan, jadi ceritanya maknanya Al-Quran ni petunjuk hidayah Allah nak beri pada siapa yang dia nak bagi. Ya, kita orang ajar. Bahkan kita belajar Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita ikut Al-Quran mungkin lebih daripada sebahagian daripada orang Arab yang baca Quran, dia faham Quran tapi dia tak ikut. Ya. Jadi maknanya beza kita situlah dengan orang Arab tadi. Ya. Jadi banyak sebablah dia, sebab Allah Taala turunkan Al-Quran ni kepada orang Arab kan. Tengok sikap dan perangai orang Arab ni tak macam kita orang Melayu. Kita orang Melayu ni Allah Taala ciptakan kita macam ni. Dalam keadaan kita ni mudah terima. Kita mudah terima. Orang cerita dan kita ni mudah tersentuh. Mudah tersentuh kan. Mudah membantu. Sebab tu contohnya di Palestin, Gaza sana kan, dia pun sebut tentang orang Malaysia. Dia tahu budi perangai orang Malaysia ni kan. Sebab tu mungkin antara sebab tu Quran tak turun pada orang Melayu, wallahu a'lam. Turun pada orang Arab kan. Orang Arab dengan sifat kebanyakan sifat jafa, sifat keras, sifat payah nak tolak ansur, sifat rasa macam rasa tinggi diri lebih pada orang lain. Ya, sebab Allah turun Quran pada mereka, nabi di kalangan mereka untuk didik mereka tadi. Manusia yang hidup dengan kekerasan di padang pasir. Ya. Jadi berbeza dengan kita orang Melayu ni kan. Itulah dia kelebihan tanah Melayu ni, Bani Tamim.
Kan semua boleh hidup dengan makmur. Semua orang boleh hidup dengan makmur di tanah kita kan. Kita tuan tanah. Orang kata apa? Tuan tanah Kedaung. Jadi siapa boleh hidup di sini? Tak diusir, tak dihalau kan. Boleh cari rezeki. Boleh jadi kaya raya. Datang ke tempat tanah Melayu ni lah. Memang hakikat tanah Melayu lah kan. Asal pun tanah Melayu pun. Lepas tu baru jadi Malaysia. Itulah dia. Ya. Pada zaman tersebut, adakah percakapan suaminya alih-alih bercakap cara macam sedikit cara Al-Quran? Ya betul. Bahasa Fushah. Kan? Bahasa ni. Bahasa Al-Quran. Bahasa Amiyah ni datang selepas tu apabila berlaku penyebaran Islam ke merata tempat. Ini berlaku percampuran antara orang Arab yang qahta ya, Arab yang kita kata tulen tu kan. Bercampur. Jadi perkataan dia pun masuklah bila orang ramai orang luar masuk Islam, orang ajam masuk Islam bergaul jadi banyak perkataan bercampur. Tu yang jadi perkataan ami tadi kan. Bahasa pasar tu. Tapi asalnya dia bercakap dalam bahasa ni. Bahasa Quran ni. Itu maksud dia. Tapi kita belajar kalau bahasa komunikasi itu beza sikit dengan bahasa Al-Quran kan? Bahasa komunikasi yang asal bahasa Quran lah. Yang sekarang ni kadang-kadang belajar mungkin ada masuk sikit istilah perkataan-perkataan yang kita kata bukan daripada perkataan Arab. Kan? Macam automatikian ni automatik. Itu perkataan baru kan. Yang tidak ada dalam perkataan bahasa Arab. Itu maksud dia. Jadi perkembangan kehidupan ni macam tu, tamadun kan. Jadi ramai orang masuk Islam dan orang Arab bergaul dengan orang ajam. Jadi bahasa pun semakin lama dia berkembang lah. Tapi bahasa asalnya bahasa ni lah. Sebab tu orang Arab ni kan ketika dilahirkan untuk mereka, anak mereka akan hantar pergi ke pedalaman untuk jaga kefasihan bahasa. Nabi SAW dihantar sendiri kan ke mana, ke perkampungan Bani Sa'ad kan, duduk di situ. Di antaranya untuk jaga itulah bahasa tadi. Yang diambil bahasa-bahasa asal tadi dijaga. Itu maksudnya. Baik, seterusnya kita kerana Allah Ta'ala telah menurunkan kitabnya yang nyata terhadap hamba-Nya sebagai petunjuk. Quran sebagai petunjuk, kemudian rahmat, penerang, cahaya, berita gembira dan peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Ini di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya penuh berkah dan petunjuk bagi semesta alam. Jadi maknanya kalau kita kita pegang Al-Quran, maksudnya kita belajar, kita faham Quran, kita ikut Al-Quran, maka keadaan kita akan jadi tenteram, aman. Ujian tetap ada. Ujian maksudnya tak akan berpisah daripada kehidupan kita. Selagi hayat di kandung badan, kita tetap akan diuji oleh Allah. Ujian macam-macam. Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan. Ya, minal khawf wal ju' dan sedikit daripada kelaparan. Tak ada makanan kan? Jadi kita kalau tak ada makanan sehari pun kita dah biasa makan. Tapi tak ada makanan satu hari kita dah susah hati. Tapi kalau kita dah biasa dengan kesusahan ni, 2-3 hari tak ada makanan pun kita masih lagi macam orang di Palestin lah. Orang di Palestin sekarang ni kan, kesempitan makanan, minuman dan sebagainya, tempat tinggal. Jadi ujian mesti ada. Al-khawf, al-ju' wa naqsi min al-amwal, kekurangan daripada harta benda. Wal anfusi, kematian daripada kaum keluarga. Seorang-seorang mati kan. Mak mati, lepas tu ayah mati, lepas tu isteri pasangan mati, anak-anak mati. Kadang-kadang anak mati dulu pada mak ayah. Kan last sekali tinggal ayah seorang. Habis family mati. Ayah dia tak ada diri. Ya? Ataupun mak dia seorang yang tinggal. Allah uji. Wathamarat dan kekurangan daripada buah-buahan. Last sekali Allah kata wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita ni bila kita diuji, baru kita tahulah tahap keimanan kita macam mana.
Jadi bila kita belum diuji, kita tak tahu macam mana keadaan kita lagi. Tapi janganlah minta ujian yang berat-berat, jangan mintalah ujian. Rabbana wala tuhammil alaina wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhi min qablina min qablina. Jangan kau uji kami dengan perkara yang kami tak mampu nak tanggung macam orang yang sebelum kami diuji kan. Ujian ni itulah Allah uji kita macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya penuh berkah dan petunjuk bagi semesta alam. Dijadikan padanya penyembuh daripada penyakit. Ya, 5 fis sudur, penyakit, utamanya penyakit dalam dada ni lah. Terutama penyakit hati berupa syubhat dan syahwat. Ni dua illah ni. Dua penyebab ni. Syubhat, perkara-perkara yang mengelirukan kita. Kan? Benda-benda yang mendatangkan was-was. Kemudian syahwat ni kan. Kehendak, keinginan nafsu tadi kan, dia melebihi kemampuan kita. Dia nak macam-macam. Dan dijadikannya rahmat bagi semesta alam Al-Quran ni. Sebab tu janganlah kita jauhkan diri daripada Al-Quran. Baca dan kita cuba menghayatinya. Tapi itulah kita ni ditipu dengan itulah kehidupan dunia ni kan. Mata'al ghurur ni. Kehidupan dunia ni. Memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus. Dibeberkan padanya ayat-ayat dan ancaman. Maksud disertakanlah. Mudah-mudahan mereka menjadi takut atau mendatangkan peringatan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim. Pada hari kami putuskan pada setiap umat seorang saksi ke atas mereka. Bila ni? Di hari mahsyar, hari kebangkitan. Allah akan datangkan setiap umat ni saksi mereka. Wajidna bika syahidan ala haula'i, dan kami datangkan engkau, Allah kata, sebagai saksi ke atas mereka, yakni umat kamu lah, sebagai saksi ke atas mereka. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba, dan kami telah turunkan ke atas engkau al-kitab, yakni Al-Quran ini, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Al-Quran ini sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ini semua dalam Quran. Saya baca semalam, tak baca satu kitab tu, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia cerita pasal Syekh Muhammad Abduh Misri. Syekh Muhammad Abduh ni dia pergi ke mana, ke barat lah, satu tempat. Tiba-tiba orang Yahudi datang, kata dekat dia, aku dengar kitab kamu Al-Quran ni, dia telah menjelaskan segala sesuatu. Quran ni dia cerita habis semua benda. Syekh Muhammad Abduh kata, betul? Ada Syekh Musaimin sebut dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dia. Ya, kebetulan tersilap terbaca. Jadi Syekh Muhammad Abduh kata, betul. Habis tu dia tanya kitab kamu, tunjuk kat aku mana dia, apa nama resipi yang kamu sedang makan. Jadi sekarang dekat restoran lah, kat restoran. Satu Yahudi mari tanya dia, beritahu aku kitab kamu. Dia ingat dia boleh kenalkan Syekh ni lah. Ya. Mana? Okey. Syekh tak ada lah kitab. Ada. Tunjuklah, kau tunjuk. Okey. Jadi maknanya sebelum tu Syekh panggil chef tu lah. Dia chef yang masak, tengah masak, dia panggil sini. Kamu masak ni, apa resipi kamu? Kamu masak, buat macam mana? Kau ni kita lah masak bubur, dia letak ni, okey, baik. Jadi maknanya Syekh pun kata kat Yahudi tadi, tengok apa yang disebut di dalam Quran. Mana? Allah kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang tahu kalau kamu tak tahu. Ya. Jadi terloponglah Yahudi tadi. Allah kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di mana ayat ni? Ya. Wa nazzalna 'alaika al-kitaba, kami turunkan ke atas engkau kitab ni, Al-Quran ni, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Lepas tu tafsirannya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak
tahu. Jadi jawapan dia dah ada. Tengok Quran. Macam mana kan? Tapi orang yang berilmu boleh jawab lah. Kalau tak berilmu, dia kata, ya sungguh juga no. Dia sungguh juga. Maka Yahudi sesatkan dia. Kerana kebodohan dia. Ini dia. Wahudan, dan rahmat, petunjuk lah. Quran ni adalah huda, yakni petunjuk. Kalau orang tak ada petunjuk dalam kegelapan baca Quran, dia cari petunjuk tak jumpa juga, maka masalah, musibah lah bagi dia. Masih berada dalam kegelapan, maka carilah petunjuk. Carilah orang yang dapat menjelaskan kepadanya. Warahmatan, yakni dan rahmat. Wa busyra, dan khabar gembira. Al-Quran ni adalah berita gembira. Untuk siapa? Lil muslimin, untuk orang yang Islam. Islam yang macam mana? Adakah Islam yang ikut-ikutan? Islam yang tak faham. Muslim, ya Muslim, tapi tak faham pasal Islam pun, tak nak belajar langsung tentang Islam. Macam mana dia nak mempraktikkan Islam kalau dia tak pernah belajar tentang Islam? Dia hanya belajar tentang dunia sahaja. Pakar dalam bidang akademik dia, pakar dalam bidang dunia dia. Macam contohnya bidang kedoktoran, dia memang pakar lah. Doktor pakar, dia boleh operate saraf, bahagian saraf umpamanya. Tapi adakah dia tahu tentang Al-Quran? Kalau dia belajar Al-Quran, dia tahulah. Kalau dia tak belajar, dia macam sama dengan orang yang tak belajar. Jahil lah. Jahil. Sebab kita tengok kadang-kadang doktor sendiri bunuh diri dan sebagainya. Takkan doktor ke bunuh diri kan? Stres kan, bunuh diri kan? Depresi apa? Depression kan? Sampai kelar tangan, bunuh diri dan sebagainya. Punca sebab dia tak ada huda lah. Tak ada huda, tak ada petunjuk. Dan Al-Quran tu dia duk baca juga, tapi Al-Quran tu tak jadi busyra untuk dia. Jadi nak buat macam mana? Dia kena usaha lah. Pertama dia kena minta kepada Allah, usaha supaya Quran tu jadi busyra untuk dia. Kan? Tak ada. Sebenarnya bagi orang yang beriman, yang mempraktikkan keimanan dia, istilah depression ni tak patut ada. Istilah ni tak patut ada dalam diri dia. Kan? Stres sampai minum racun, bunuh diri, nak terjun jambatan. Kan? Nampak? Itulah dia. Tapi kalau ikut pakar, memang dia bagi dia ini satu penyakit, dia ada ubat. Memang tak apalah, ubat tu hanya sebagai membantu bagi untuk menenang je. Bukan menyembuhkan pun. Tak menyembuhkan, sebab tu dia pun makan ubat sampai mati. Sebab ubat tidak menyembuhkan. Jadi Al-Quran ni ubat, penyembuh. Allah kata syifa. Syifa ni penyembuh. Tiba-tiba dia tak jadi penyembuh. Tak jadi penyembuh bukan masalah pada Quran, masalah pada orang yang sakit tu. Masalah pada orang tu sebenarnya, bukan masalah pada Quran. Itu dia. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ji'nahum bikitabin, sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka dengan kitab, dengan satu kitab. Fassalnahu, yang kami perincikan kitab itu. Ala ilmin, di atas ilmu petunjuk, di atas ilmu. Hudan, sebagai petunjuk. Warahmah, dan sebagai rahmat. Rahmat ni kasih sayang lah, limpahan kasih sayang Allah Ta'ala liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini dia. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa hadza kitabun, Al-Quran ini, kitab ini, Al-Quran ini, anzalnahu, kami turunkan ianya, mubarakun, yang diberkati, fattabi'uhu, maka adalah kamu semua ikutnya, ikut Al-Quran. Jadi kalau tak faham macam mana ikut Quran? Ya. Dan Al-Quran tentunya tidak dapat berdiri dengan sendirinya, melainkan kita kena belajar daripada sunnah, belajar daripada hadis. Ya? Sebab Quran dia memerlukan kepada hadis untuk mentafsirkannya. Kalau tidak, macam mana kita nak solat? Nak praktikkan solat tu macam mana? Quran suruh kita solat. Tapi macam mana nak praktik solat? Quran suruh kita bayar zakat. Macam mana kita nak praktik zakat? Ya?
Jadi mesti memerlukan kepada hadis tadilah yang mendetailkan dia. Sebab tu Allah kata fassalnahu, kami telah huraikannya, telah perincikannya. Dengan apa? Dengan hadis. Ala ilmin, di atas ilmu, pengetahuan. Dan agama ini adalah agama ilmu lah, bukan agama ikut-ikutan. Agama Islam, agama ilmu. Hudan sebagai petunjuk dan rahmat tadi kan. Jadi fattabi'uhu, naklah kamu semua ikut Al-Quran tadi. Wattaqu, dan naklah kamu semua bertakwa. La'allakum turhamun, semoga kamu semua akan dirahmati. Jadi rahmat itu tidak akan dapat didapati melainkan dengan ikut Al-Quran dan jadi orang bertakwa lah. Nak jadi orang yang bertakwa kena ada ilmu. Ilmu daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti akan didapati rahmat lah. Tanpa itu tidak akan ada rahmat daripada Allah. Lagi Allah sebut, wa hadza kitabun, dan inilah dia Al-Quran, kitab anzalnahu, kami telah turunkan ianya, mubarakun, yang diberkati. Tengok berapa tempat Allah sebut tentang Quran yang diberkati tadi. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan, maksudnya yang mengakui kebenaran apa-apa yang ada di hadapannya. Maksudnya apa? Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Ya, Al-Quran datang membenarkan apa yang ada dalam kitab samawi tersebutlah. Dan Allah jelaskan bahawa kitab-kitab itu telah diubah. Yuharifuna mereka mentahrifkan kalam Allah tadi daripada tempatnya. Al-Quran bagi tahu bahawa penyelewengan itu berlaku pada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi boleh faham dia, maknanya bahawa mafhum dia, janganlah baca kitab Bible, Injil dan tadi untuk cari petunjuk. Janganlah. Kalau nak buat tesis kajian tak apalah. Tapi kita nak buat kajian apa benda Quran pun tak erti baca lagi. Baca Quran pun tak faham lagi, nak kaji Bible lah. Tak pening orang macam ni. Buat baca apa Bible saja, nak cek tengok. Quran lah habis cek ke? Surah Al-Humazah pun tak ingat lagi. Itu dah dia. Itu orang kata setara Umar radhiyallahu anhu. Setara Umar tu pun baca kitab Taurat kena marah. Dia baca bukan, baca lembaran, tengok dia pegang ya dalam lembaran Taurat di tangan dia saja, nak tengok aja. Dia nak tengok ya. Kena marah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya apa? Apa tu? Nabi bukan tahu baca kan? Nabi tanya, dia kata Taurat, lembaran Taurat. Nabi marah. Terus berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wallahi kalau Musa masih hidup, tak boleh bagi dia ikut, melainkan dia kena ikut aku. Dia boleh ikut Taurat dia dah. Umar tengok macam tu ya. Dah kena marah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya jangan palingkan kita daripada Al-Quran, nak baca kitab-kitab yang dah diubah tadi. Taurat dan Injil, apa nama kitab tu lah. Kita Yahudi Nasrani tu kan. Melainkan kita baca nak tengok. Yalah nak rot dia balik ke macam Zakir Naik tu. Tak apalah. Jadi kita ni apa cerita dia? Itu. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, yang memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada yang paling lurus lah, yang paling lurus. Aqwam ni wazan afdal, isim tafdhil lah, yang terlebih lurus, yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan ia memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang gembira dengan Al-Quran ni hanya orang beriman. Orang tak beriman dia tak gembira dengan Al-Quran. Khabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, orang beriman yang beramal saleh, anna lahum, bahawa untuk mereka ajran kabira, pahala yang besar. Untuk orang beriman yang beramal saleh ni, Al-Quran sampaikan khabar gembira untuk mereka, pahala besar.
Itu dia, ganjaran terbaik yang besar daripada Allah. Kemudian lagi firman Allah dalam surah Al-Isra juga ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Quran ini. Kami maksudnya nunazzil ni kami turun selepas satu ayat, ayat demi ayat. Itu maksudnya. Dari Al-Quran, ma huwa syifa, apa yang menjadi syifa? Syifa ni ubat. Jadi mana ubat zahir dan batin lah Al-Quran ni. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai dan rahmat. Dia adalah rahmat untuk orang-orang beriman. Wala yaziduz zalimina, dan Al-Quran itu tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim itu illa khasara, melainkan kerugian. Orang zalim dia akan dapat kerugian dengan Al-Quran. Orang sebaliknya, orang beriman dia akan dapat, dia akan jadi syifa, dia akan jadi rahmat. Ini dia Al-Quran. Sepatutnya kita baca Al-Quran, kita kena ingat macam ni lah. Adakah Al-Quran dah jadi syifa untuk aku? Yang dalam keadaan kita ni ketegangan, stres dan sebagainya, capai Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran satu page tapi masih lagi tertekan. Masalah bukan pada Al-Quran, masalah pada jiwa aku. Baca lagi. Kan? Cuba menghayatinya, masih lagi tertekan masalah. Masalah bukan pada Quran, masalah pada jiwa aku. Pada kita tu ada masalah. Kan? Kita kena usahalah. Tak boleh juga cari orang, aku tolong baca kat aku. Aku baca macam tak nak masuk lah. Tolong baca dan terjemah pada aku. Itu bertafsir, uraikan untuk aku. Bila cari kelas-kelas tafsir, orang yang berkelayakan untuk tafsir, kalau macam kita juga sama level macam kita nak tafsir apa dekat kita. Kan? Dia pun sama macam kita juga, satu level kan. Jadi tak memuaskan lah. Cari orang yang level dia lebih atas daripada kita, supaya Quran tu jadi syifa untuk kita. Supaya kita dengar tadi kita rasa, oh, kan? Baru kita bila kita dah hangguk macam tu mah, dia dah masuk lah tu. Syifa, dihilangkan tegangan dalam jiwa kita tadi Al-Quran. Itu dia. Dan kita kena ingat juga bahawa ketegangan jiwa tu sebenarnya pahala tu. Stres sebenarnya pahala. Kalau kita boleh fikirlah. Sebab segala apa yang menimpa anak Adam tadi kan, perasaan tak seronok dalam diri tu sebenarnya pahala. Kalau dia bersabar. Itulah dia, kesengsaraan jiwa, pahala. Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak naikkan derajat kita. Ya? Itulah dia. Jadi orang beriman ni macam itulah keadaan dia. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusan dia baik. Masya-Allah. Sihat pun baik, sakit pun baik. Takkan sakit pun baik? Ya, sakit pun baik. Allah ampun dosa dia, Allah angkat derajat dia. Kan? Mana jiwa dia akan jadi juga sebagai pendidikan jiwa. Sakit ni didikan jiwa. Allah mendidik jiwa kita. Kalau kita ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, kita rasa kita mengeluh. Kita akan mengeluh. Kita kata apalah, orang lain semua sihat, aku lepas sakit-sakit. Lepas sakit-sakit, sampai bila aku nak sakit ni duit dah beribu ringgit dah habis dah, macam-macam doktor aku jumpa. Kan? Sebab doktor kenal aku, bukan aku kenal dia, kenal aku. Okay. Itu dah sampai terlupa nak pergi temu janji, dia telefon pula. Dia ingat semua doktor dekat aku ni. Sampai macam tu. Dia. Baik. Quran tidak akan jadi kebaikan lah untuk orang yang zalim. Zalim maksudnya orang-orang musyrikin lah. Orang-orang musyrik tadi. Karena itu sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran. Itu sahaja bila kita buka Quran, kita baca, Quran ni nak jadi apa untuk aku ni? Jadi suplemen untuk jiwa kita. Merenungkannya dalam sejumlah ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran? Maka tidakkah mereka mau mengambil penghayatan daripada Al-Quran itu? Walau kana min 'indi ghairillahi, kalau Al-Quran itu datang daripada selain Allah,
lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Macam kitab Bible, Injil tu kan, canggah sana sini, canggah. Taurat yang ada sekarang kan, kalau ada lah. Tapi dia pun guna Talmud. Talmud ni kitab baru mereka, Yahudi. Mereka sendiri lah, penuh dengan pendustaan, hatta lucah dalam kitab Talmud ni. Dalam tu pun ada kataan tu. Kan cerita-cerita karut yang dia mereka tadi, ulama-ulama dia pun jahat dia lah, ulama Yahudi dia. Jadi Allah kata, okay? Seterusnya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mengambil pengajaran, penghayatan daripada Al-Quran, ataupun hati ni ada kunci. Aqfal ni maksudnya mangga, berkunci lah. Jamak pada quful. Quful tu mangga lah, mangga kunci tu kan. Aqfal ni jamak dia, plural dia. Ada kunci-kunci, ada penutup-penutup. Itu dia. Jadi bila tak boleh nak menghayati Quran, hati ni terkunci lah. Kena minta kepada Tuhan dia untuk buka balik lah. Siapa Tuhan dia? Allah lah. Allah lah Tuhan bagi hati ni. Innal quluba qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati hamba-hamba ni di antara dua jari Ar-Rahman. Yuqallibuha, dia memalingkan hati itu ikut kehendak dia lah, macam mana dia nak jadi. Sekejap kita rasa begitu, sekejap kita rasa begini. Hati kita ni tak tetap kan. Hati, sebab apa? Sebab hati bukan milik kita, milik Allah. Jadi maka kita minta kepada dia, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Tuhan yang membalik-balikkan hati tadi. Minta hati kita teguh di atas keimanan Islam, ya, dan ketakwaan. Allah Ta'ala mengabarkan bahawa dia menurunkan Al-Quran untuk direnungkan ayat-ayatnya. Allah berfirman, kitabun, Al-Quran, kitab ini, anzalnahu, kami turunkan ianya. Dengan uslub Al-Quran ni kan, tengok gaya bahasa Al-Quran ni, Allah sebut perkataan ni untuk kita ambil perhatian. Allah kata kitabun, kitab. Kitab, kita pun ambil perhatian. Kitab, sebuah kitab, sebuah kitab. Bahawa Allah kata lepas itu, anzalnahu, kami turunkan ianya. Ilaika, kepada engkau. Engkau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang diberkati. Kitab yang diberkati ni kan, Al-Quran, yang confirm, jelas Allah berkati dia, kalam dia. Liyadabbaru, supaya mereka menghayati, bertadabbur, ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara, dan supaya mengambil peringatan dengan Al-Quran itulah, ulul albab, oleh orang-orang yang cerdik, orang yang berakal. Jadi maknanya itu Allah gunakan, Allah bagi tahu bahawa orang yang ambil pengajaran daripada Al-Quran ni adalah ulul albab, orang yang cerdik, orang yang bijak. Itulah dia. Orang yang menentang Al-Quran, itulah dia orang yang bodoh, walaupun dia pandai. Dia boleh buat, dia boleh selesaikan masalah matematik dan sebagainya dengan cepat dan pantas, tapi dia menentang Al-Quran, maka dia manusia paling bodoh lah di sisi Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pula sebab tidak adanya hidayah mereka yang sesat. Sebab ni, sebab tak ada hidayah. Yang sesat berjalan yang lurus adalah meninggalkan merenungi Al-Quran dan angkuh mendengarkannya. Ini dia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat ayati tutla 'alaikum. Sesungguhnya adalah ayat-ayatku dibacakan ke atas kamu, Allah kata. Fakuntum 'ala aqabikum tanqisun. Ya? Maka adalah kamu ala aqabikum, di atas tumit kamu. Maksudnya kalau aqab ni mana tumit lah terjemah. Dia punya harfiah dia. Ya. Tanqisun, berpaling ke belakang, maksud dia angkuh terhadapnya. Kamu angkuh. Ya. Kamu mundur ke belakang kamu. Maksud dia ala aqabikum tanqisun,
kamu berpaling ke belakang, tak mau tengok Al-Quran, tak mau dengar Al-Quran. Ini dia. Aqab ni tumit. Nabi kata wailul lil aqab minan nar. Wail, celakaanlah bagi tumit daripada api neraka. Maksud dia ketika berwuduk tak basuh. Tumit belakang dia kan, dia basuh depan dia. Gitu. Jadi tanqisun, berpaling ke belakang. Mustakbirina bihi, sombong terhadapnya. Al-Quran tadi. Takabur. Mustakbirin takabur lah kan. Angkuh dengannya dengan Al-Quran. Samiran tahjurun. Samiran ni maksudnya orang yang bersembang-sembang, cakap-cakap pada waktu malam. Dipanggil kan samir. Kan? Samir ni orang yang sembang di waktu malam. Tahjurun, dalam keadaan meninggalkan Al-Quran. Dia tak angkuh terhadapnya, mempermainkannya dalam obrolan di malam hari, sembang-sembang, cerita. Maksudnya tak percaya pada Al-Quran. Itulah angkuh daripada Al-Quran tadi. Afalam yaddabbarul qawla, apakah mereka tidak menghayati ataupun bertadabbur al-qaul, iaitu perkataan Al-Quran itulah. Ya, perkataan itu iaitu Al-Quran itulah al-qaul kan. Am ja'ahum, ataupun telah datang kepada mereka ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ya? Apa yang tidak datang kepada datuk nenek mereka terdahulu. Dia kata, apakah mereka tidak merenungkan perkataan, ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang kepada bapa-bapa mereka terdahulu. Itulah dia. Maksudnya petunjuk tu datang kepada mereka, tok nenek mereka tak datang petunjuk, tapi petunjuk datang kepada, hanya datang kepada mereka sahaja. Yakni, iaitu sekiranya mereka merenungkan Al-Quran, nescaya ataupun pasti mereka mendapatkan keimanan. Kalau betul-betul menghayati Al-Quran lah, nak ambil petunjuk daripada dia, mencegah mereka dari kekafiran dan kemaksiatan. Kalau betul-betul dia nak ambil lah, maka hal itu menunjukkan bahawa merenungkan Al-Quran mendatangkan semua kebaikan dan mencegah daripada semua keburukan. Tapi hakikatnya sedikitlah manusia yang berbuat begini. Yang ramainya tak pedulikan Quran lah. Itu hakikat dia. Hakikat ialah sebab syurga ni kan, yang antara syurga dan neraka, penduduk paling ramai neraka lah. Okay? Manusia yang ramai ni kan 1001, syurga 999 dalam neraka. Okay? Ramainya ahli neraka ni. Kita yang hak ni pun, kita pun tak tahu macam mana kita kan. Masih lagi dalam ketakutan, kebimbangan kan. Tak tahu. Sebab kita tak tahu last kita macam mana. Dia masa nak kira tu last, titik terakhir kan. Last baik, baik. Last tak baik, tak baik. Itulah dia. Allah Ta'ala telah mensifati Al-Quran sebagai sebaik-baik pembicaraan. Allah Ta'ala telah menjadikan ayat-ayatnya berpasang-pasangan serta mengulang-ulang agar bisa difahami. Quran ni kan ayat dia selalu berulang kan. Dalam surah ni ada ayat, dalam surah ni ayat ni. Kadang-kadang kita hafal satu surah, dua surah. Kalau kita hafal 2-3 surah, tak apa lagi. Mungkin kita hafal 2-3 juzuk, 4-5 juzuk. Kalau tak dijaga betul-betul, maka nak cari balik memanglah baca-baca atas ayat masuk surah lain, ulang balik masuk surah lain. Masa tu lah tengok kita give up, tak give up kan. Gitu lah. Tanya kawan-kawan yang hafal Quran tu ni macam mana jaga Quran. Bacalah. Dia kita tak payah nak tentu baca kat mana-mana. Buka. Sekurang-kurangnya sekali baca 2 page dia kata. Buka baca kat mana-mana. Yang kita dah hafal kan. Kalau kita nak baca, nak letak, aku nak baca daripada muka surat ni, kan nak berhenti kat muka surat sekian, juzuk ni nak berhenti pada juzuk sekian. Mungkin dia mesti di situ gangguan inilah. Dia macam ganggu sikit. Teringat nak habis ya kan. Tapi kalau kita buka, kita baca aja kat mana yang kita buka tadi. Sebab itu semua yang kita dah hafal. Mungkin kita boleh baca kat belakang, kat depan. Tapi penting konsisten bacaan tu kan, supaya jangan hilang daripada kita. Itu pun banyaklah hilang. Ya, ini dia.
Usahalah balik dapatkan. Kalau kita dah hafal kan dulu kan. Macam kita dulu hafal surah Yasin. Banyakkan kita mungkin dulu dah hafal surah Yasin. Bila belajar-belajar ni kan, ustaz kata mana ada sunnah baca Yasin malam Jumaat. Bila dengar tak sunnah Yasin terus tak baca sampai hari ni. Dulu sebut muka, nampak terus muka surat kan. Muka surat tu muka surat berapa Yasin kan. Boleh nampak pejam mata tu boleh nampak lah. Sebab dia baca Yasin tu je kan. Tapi sekarang suruh sambung Yasin. Kan? Jadi rugi lah. Dah hafal maksud dia Quran kan. Quran. Beritahu jangan tinggalkan. Mentang-mentang lah minta sunnah baca malam Jumaat. Bacalah. Tak sebenarnya baca malam Jumaat. Ni terus tinggal. Tak baca Yasin lah. Ya. Bacalah. Dan juga surah-surah yang lain. Begitu. Kemudian dia kata kulit orang-orang yang baik akan merinding, meremang kan? Kerana khawatir dan takut, bimbang. Kalau boleh datang perasaan yang macam tu, lah insya-Allah. Kan? Baguslah. Baca Quran rasa macam risau, takut, datang perasaan macam tu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, perkataan. Kitaban mutasyabihan, iaitu kitab yang saling menyerupai. Ya? Saling menyerupai antara ayat dia. Ayat ni dalam surah ni dah ada makna dia ataupun dia perkataan dia satu dua je perkataan berbeza, tapi makna dia sama. Mathaniya ni yang berulang-ulang. Dalam surah ni ada, dalam surah tu ada. Ataupun berulang-ulang dibaca. Kan Quran ni berulang-ulang dibaca kan? 1400 tahun lebih dah. Mana kan diulang-ulang bacaan dia. Bukan ada tambahan huruf ataupun baris. Sama ya. Yang diturunkan dengan kita baca hari ni kan. Huruf yang sama, Quran yang sama. Kemudian Allah kata takhsha'iru minhu. Maksud takhsha'ir ni maksud dia merinding, macam meremang lah. Juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka. Thumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka menjadi lembut. Allah Ta'ala sifatkan macam tu. Wa qulubuhum, dan hati mereka jadi lembut. Ila zikrillah, kepada mengingat Allah. Ya, Quran ni adalah sebaik-baik zikir lah. Baca Quran ni adalah zikir. Dan ia zikir yang terbaik. Zalika hudallah, demikianlah petunjuk Allah. Kan? Perasaan tu tak boleh nak cerita kepada orang, tak boleh nak gambarkan kepada orang. Orang tu sendiri yang rasa macam mana. Macam kita makan manis. Dengan orang yang tak tahu, tak pernah makan manis. Kan? Kita kata sedap lah buah ni. Sedap macam mana? Manis tu apa? Sebab ia manis. Kita boleh tak kita cerita manis, sifat manis tu kepada orang yang tak kenal manis? Tak boleh. Dia kena sendiri, dia yang rasa. Macam itulah kita nak cerita pada orang perasaan tadi kan. Tak boleh. Cuma kita boleh sebut lah. Manis, sedap, seronok. Seronok macam mana tak boleh nak gambarkan. Hanya boleh bagi tahu perbezaan tu. Kita dengan cara para sahabat radhiyallahu anhum membaca Al-Quran sama, tentu tak sama. Penghayatan dia tak sama. Dia pun khusyuk, sampai khusyuk ni kalau potong kaki pun tak sedar. Terlalu khusyuk. Macam kita khusyuk tengok Facebook lah, TikTok ke apa ke. Orang ketuk pintu bagi salam pun tak dengar. Tak dengar.
Assalamualaikum. Tak mahu orang bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Bagi salam untuk diri sendiri. Lagi orang tak dengar. Jadi macam tu kan kekhusyukan tu. Tak boleh nak cerita. Tak boleh cerita. Dia nak menggambarkan tu macam mana, tak boleh kan. Dia sendiri yang rasa. Kamu rasa sendirilah. Kamu buat sendirilah. Oh begini rasa dia. Tapi adakah rasa kita sama dengan rasa dia tadi? Tak. Dia rasa apa yang dia rasa lah. Kita rasa apa yang kita rasa. Itu maksud dia. Zalika hudallahi. Demikianlah petunjuk Allah Ta'ala. Yahdi bihi man yasha. Allah beri petunjuk itu dengannya kepada siapa yang dia kehendaki. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang Allah kehendaki lah. Ya, seperti yang Allah sifatkan Al-Quran untuk orang yang dia kehendaki. Maksud di sana ada orang yang dia tak kehendak. Ya, dengan hikmah dan kebijaksanaan dan keadilan Allah Ta'ala, di sana ada orang yang tak dikehendaki oleh Allah untuk Quran ini jadi macam ni pada dia. Kalau kita belum merasainya, kita kena minta lah. Kita minta kepada Allah dan usahalah, minta dan usaha. Allah akan bagilah. Wa may yudlilillahu, barang siapa yang Allah sesatkan dia, wal a'yadzu billah. Maksud di sana ada orang yang Allah sesatkan. Ya. Fama lahu min had, maka tiada untuknya orang yang bagi petunjuk. Kalau Allah sesatkan seseorang, tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk kepada dia. Kita hanya boleh bagi cerita, bagi penjelasan, al-bayan, hidayah, al-irsyad, kan? Petunjuk, penjelasan. Adapun hidayah, at-taufiq, nak buka pintu hati ni, tak ada siapa boleh buat, hanya Allah Ta'ala sahaja. Hatta Rasulullah SAW pun tak boleh buat. Kalau Rasulullah boleh buat kan, semua berkat Islam lebih lah di zaman dia, terutamanya pak setara dia kan, dan kaum kerabat dia. Kemudian lalu Allah Ta'ala mengecam orang yang beriman atas sikap mereka tidak khusyuk ketika mendengar Al-Quran. Ini orang beriman pula ditegur oleh Allah bila baca Quran tak khusyuk. Memperingatkan mereka agar tidak menyerupai orang-orang kafir dalam keadaan baca Quran tak khusyuk tadi. Dalam hal itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam ya'ni, belumkah lagi, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, ya, an takhsha'a qulubuhum, bahawa hati mereka jadi khusyuk, li zikrillah, bagi mengingati Allah. Belum lagi kah? Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun daripada kebenaran itu. Wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi, Allah kata, kalladzina utul kitaba min qablu, seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab sebelum ini. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani lah. Fatala alaihimul amad, maka panjanglah ke atas mereka tempoh masa. Dan tempoh masa mereka jadi panjang. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Hati keras ni penyakit lah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik ataupun jadi fasik. Allah sebut kebanyakan. Yang dapat petunjuk hidayah ni sikit sangatlah. Sikit. Ini dia. Sebab hidayah Allah ni tak dijual beli lah. Hidayah tu milik Allah. Dia nak bagi pada siapa yang dia nak bagi. Tidak hikmah penciptaan neraka habislah. Tak adalah hikmah penciptaan neraka. Tak ada isi lah. Kalau hidayah Allah bagi pada semua orang. Tapi kenapa Allah bagi pada sebahagiannya, tak bagi pada sebahagiannya? Yang Allah tak bagi pada sebahagiannya kerana mereka sendiri yang tak mau hidayah. Kalau mereka nak hidayah, Allah bagi. Tapi mereka tak nak. Bahkan mereka lawan, menentang, membunuh para Rasul yang bawa hidayah tadi. Berapa ramai Rasul dan Nabi yang mereka telah bunuh. Ramai.
Diriwayatkan sampai satu hari 300 Nabi Rasul dibunuh kan. Ramai Nabi dan Rasul di kalangan mereka ni. Begitu. Jadi Allah mengabarkan pula tentang Al-Quran bahawa kitab ini menambah keimanan orang-orang beriman jika mereka membacanya dan merenungkan ayat-ayatnya. Baca dan menghayati ayatnya, maka akan bertambahlah keimanan. Jadi mari kita buatlah, kita praktiklah insya-Allah. Sejak ini kita praktiklah baca Quran. Sebab Quran itu menambahkan keimanan kita. Kita baca dengan fahamlah. Tengok nak faham tu kami. Yalah tengok terjemahan. Kita buka kitab tafsir dia kan. Sekarang ni tak ada alasan tau tak? Sebab kitab semua diterjemah. Al-Quran dah diterjemah dalam berbagai bahasa. Kemudian kitab tafsir pula berlambak-lambak macam-macam tafsir. Tafsir Hamka lah, tafsir Ibn Katsir lah. Ya, tafsir lagi. Semua dah diterjemah dalam berbagai bahasa. Tak ada duit nak beli, tak ada alasan. Download je, download. Biasanya download ni yang bahasa Arab dah percuma, bahasa Inggeris mungkin percuma ikut. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia susahlah dapat percuma. Kena belilah. Ya. Tapi mudah aja sekarang ni. Teknologi AI pun membantu. Artificial intelligence kan. Tapi tak boleh percaya dekat dia juga. Dia pun bukan nak kata dia bohong, tapi salah arahan. Kita yang bagi arahan yang salah. Ya kan? Data dekat dia tu ada arah. Cuma je nak dengar arahan kita tu macam mana kan. Tapi tak boleh juga. Ya kan? Nak percaya 100% dekat dia. Sebab ada perkataan yang diterjemah tu tak betul. Jadi kita tahu kan. Jadi kena hati-hati lah. Tapi setakat nak tahu sikit-sikit kan. Nak tanya tentang masalah-masalah apa semua, dia boleh tolong jawab untuk kita. ChatGPT lah. Sekarang ChatGPT boleh download secara percuma. Dia membantu. Tapi yang lebih membantu sikit, yang dibayar lah. Sebulan $20 kita bayar dekat dia. Dia bantu juga, tapi tak bantu sepenuhnya pun. Kadang-kadang terjemahan dia tak tepat pun. Kita suruh terjemah bahasa Arab ke apa kan, bahasa Melayu ke. Tapi itulah. Tapi nak contohnya, tak ada alasan untuk kita tak nak belajar, tak nak faham. Mungkin kita tulis bagi satu ayat dekat dia, tafsirkan untuk saya. Dia akan tafsirkan untuk kita. Tapi kita kena rujuk baliklah, refer balik pada ayat asal, betul tak? Oh, punya ada juga tak betul. Kita marah kat dia, dia kata minta maaf, saya keliru. Dia jawab lagi, tak betul juga. Nanti cerita dia. Ada maksud ada kita panggil membantulah sikit-sikit insya-Allah. Kemudian di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman. Allah tak kata muslimun. Allah kata al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallah, iaitu orang-orang yang apabila disebut Allah, disebut pada dia Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Sebut Allah kan? Maksud ada sentuhan. Disebut pada dia tentang Allah ni, ada sentuhan hati dia, bergetar. Hati dia bergetar. Satu nama yang maha agung lah, Allah tadi kan. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ke atas mereka, ini orang-orang beriman ni, ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum imanan, menambahkan kepada mereka keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Ni kalau betul-betul kita nak praktikkan ayat ni, cuba kita hayati ayat ni, kita baca. Duduk seorang yang tengok ayat ni, orang-orang yang, Allah sebut orang-orang yang beriman. Apabila sebut nama dia, bergetar hati. Aku ni macam mana? Ya. Dari situlah kita minta kepada Allah dan kita usaha supaya hati kita ni jadi getar, takut pada Allah. Di situ datang kekhusyukan. Waktu sedang khusyuk tu. Waktu sedang khusyuk. Waktu terbaik munajat kepada Allah.
interaksi dengan Allah Ta'ala. Minta segala hajat waktu tu. Sebab waktu khusyuk ni Allah tak akan tolak permintaan kita. Ini dia. Ini dapatan khusyuk dalam hati lah. Bismillah. Jadi khusyuk tu dia akan menambahkan keimanan dalam jiwa kita. Masya Allah, betul kita menghayati Al-Quran ni kan. Hidup kita damai, tenteram, aman, tenang, lapang jiwa kita. Kalau boleh, Masya Allah. Tapi benda ni Allah, bila Allah kata maknanya boleh buat lah. Sesuatu yang boleh diusahakan dalam diri kita. Allah takkan suruh benda yang kita tak boleh buat. Tapi pembuatan tu dia tak berterusan. Kadang-kadang dia mari, kadang-kadang dia pergi. Mana sebab tu kena ada jihad tadi. Jihad yang berterusan. Dia bila tadi aku rasa khusyuk lah, tapi kenapa sekarang tak? Kena buat balik lah. Mula daripada A balik. Sebab dia datang dan pergi. Kita bukan sentiasa khusyuk. Tak. Dalam satu hari kan, satu hari tu kekhusyukan tu mungkin 1%, 2%. Dia kena ada peningkatan. Kita sendiri yang kena usaha. Kita sendiri yang kena usaha. Dan dia ada cara-cara, macam-macam cara lah. Membaca, mengulang-ulang bacaan, berfikir, merenung. Sebab tu Allah tengok pada langit. Afala yanzuruna kan? Tengok pada unta kan? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tengok pada unta macam mana diciptakan. Dia masa pemikiran, fikir itulah dia akan menjana keimanan. Dan terusnya pergi kepada kekhusyukan tadi, khusyuk. Oh, dia sedang khusyuk tu, dia sedang khusyuk. Sebab tu bila kita ni dengar Al-Quran, kadang-kadang kita nangis. Kan, kita dengar ceramah yang menggetarkan jiwa, kemudian kita menangis. Sebab apa kita menangis? Sebab khusyuk. Kadang-kadang kita tengok kan orang tu dia baca tilawah kan. Dia baca sampai ayat, tengok dia tak boleh nak baca, dia menangis. Bukan dia nak menunjuk, tapi kerana kekhusyukan dia. Khusyuk tadi. Khusyuk tu yang kita nak tu. Inti dia. Khusyuk tu dah inti dia tadi. Tapi kita tak akan dapat selalu lah. Sebab benda tu dia datang dan pergi. Bukan dia datang saja, tak. Tanpa usaha, tak. Dia datang dengan usaha kita. Allah yang beri kekhusyukan tadi. Itu maksudnya. Jadi kita boleh buatlah insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan orang-orang saleh di antara ahli kitab. Di antara ahli kitab kan sebelum, maknanya ketika di zaman di masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang masuk Islam selepas Nabi wafat. Ya. Ada di antara ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam selepas Nabi wafat kan. Contohnya Ka'ab Al-Ahbar. Kan dia boleh masuk Islam. Ulama dia masuk Islam selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah cerita tentang ahli kitab yang soleh ni, yang baik ni. Jika Al-Quran dibacakan, nescaya mereka bersungkur di atas dagu-dagu mereka sujud. Mana sampai kepada mereka Al-Quran. Yang mana sebelum tu tak sampai kat mereka. Menangis. Dan menambah mereka kekhusyukan, keimanan dan penyerahan diri. Allah Ta'ala berfirman, Allah cerita tentang orang saleh daripada ahli kitab ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi kata, aminu bihi, naklah kamu semua beriman dengannya, dengan Al-Quran ini. Aw la tu'minu, ataupun kamu semua tak nak beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang mereka diberikan al-ilm, pengetahuan, min qablihi, daripada sebelumnya, sebelum Al-Quran ni. Pengetahuan tentang Taurat, Injil ni lah. Daripada ada pengetahuan sebelum Al-Quran itu,
Idza yutla alaihim, apabila ia dibacakan, yakni Al-Quran itu dibacakan ke atas mereka, macam An-Najasyi, Raja Habsyah, ya, yang tak pernah dengar Al-Quran. Tiba-tiba ketika orang Islam hijrah ke Habsyah tadi, dia panggil Ja'far baca Quran. Maknanya idza yutla alaihim yakhiruna, maka mereka tersungkur. Kharra yakhirru, rebah. Kharra, rebah, tersungkur. Lil adqani, di atas dagu mereka. Sujadan, dalam keadaan sujud. Itu khusyuk lah tu. Itu khusyukan tadi lah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina, sungguhnya janji Tuhan kami la maf'ula, berlaku, ya, janji Tuhan kami terjadi. Wa yakhiruna, dan mereka tersungkur, menyungkurkan dirilah. Dengan ayat dikena kekhusyukan tadi, lil adqani, di atas dagu-dagu mereka, yabkun, mereka menangis. Kenapa? Kerana khusyuk tadi. Wa yaziduhum, dan menambahkan kepada mereka khusyuk. Masya-Allah, inilah dia. Ini nikmat perasaan. Sesuatu yang tak boleh nak digambarkan dengan perkataan. Tak boleh. Dia hanya ada dalam. Orang yang boleh rasa saja, dia rasa. Ya? Gitu dah. Sebab tu apa nama para ulama tu, inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. So yang paling takut di antara hamba-hamba Allah kepada Allah adalah orang-orang yang berbanyak ilmu lah, para ulama tadi. Sebab level tu tinggi lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan kita berada di level yang bawah lah. Angkatkan derajat kita dengan ilmu. Dengan ilmu derajat kita akan terangkat. Supaya kita bukan lagi orang awam. Jangan biarkan diri kita berada di level awam. Tadilah, naikkan derajat dia. Macam mana naikkan derajat kita? Itu ilmu lah. Ilmu ni tak ada istilah. Kami dah tua dah, kami tak boleh nak belajar lah, tak masuk pun. Dia putus asa sebelum cuba. Jadi maknanya tak ada istilah. Dia tak ada istilah had umur untuk ilmu ni. Minal mahdi ilal lahdi, dikatakanlah daripada dalam buaya sampai ke dalam liang lahat kita menuntut ilmu sampai matilah. Kita berazam ke atas diri kita bahawa aku nak belajar biar mati atas kerusi dalam menuntut ilmu. Ya, betul. Bahkan memang ada apa kan, ada satu penceramah kat mana, tengok dalam YouTube itu, mati ketika dia kuliah subuh kan, kat mana Shah Alam mana, Allah SWT. Jadi begitulah kita kan, biar Allah pilih kita mati di kursi kelas. Kan? Sebab bukan ada paksa siapa kita pergi kelas kan, tak ada siapa yang paksa kita datang dengan kerelaan kita. Kan? Kita lupakan hajat-hajat kita yang lain, kerana pergi untuk menuntut ilmu kerana Allah. Kalau Allah nak cabut nyawa aku ketika aku dalam kelas, sebab aku redha. Kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nama kita akan disebut ulang dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Dan saya tahu anak-anak murid saya, makcik-makcik yang dah meninggal dunia, saya tak mati lagi, depa mati dulu pada saya. Tapi saya dah ingat depa. Kan dalam kelas kita teringat, ini makcik ni duduk, ni makcik ni duduk. Kan teringat, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Itulah dia. Itulah mula kita berazam macam itulah. Baik. Kemudian Allah mengabarkan sekiranya Al-Quran diturunkan kepada gunung, Quran ni, nescaya dia ketakutan dan hancur kerana takut pada Allah. Ni Allah sebut Quran ni kalau diturunkan kepada gunung. Hal ini dijadikan permisalan bagi manusia, menjelaskan untuk mereka keagungan Al-Quran ni yang kita duk baca, yang kita duk bawa, duk pegang ni kan.
pun dalam beg kita, dalam handphone kita. Al-Quran. Dan kekuatan pengaruhnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an, kalaulah kami turunkan Al-Quran ini ala jabal, ke atas gunung, kan? Supaya gunung tadi pikul Al-Quran ni, amanah ni, dia pegang Al-Quran ni, kan? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Siang kau akan lihat dia ketakutan dan hancur. Mutasaddi', pecah, berlerai, ya, segitu, pecah, sakit. Sebab tu perkataan sada'a macam pecah, macam sakit, macam kepala, sakit kepala orang Arab tu suda'. Asabani suda' ni maksudnya sakit kepala, macam pecah kepala, dia sakit. Mutasaddi'an min khasyatillah, daripada takutkan Allah. Wa tilkal amsal, dan demikianlah perumpamaan. Allah kata perumpamaan, nadribuha, kami buatkan ianya, linnas, untuk manusia. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka itu berfikir. Allah suruh kita fikir. Quran ni kalau Allah turunkan ke gunung Jerai, hancur gunung Jerai tadi. Beratnya Al-Quran. Al-Quran ni ilmu ni berat. Kan? Ilmu ni thaqil. Ilmu ni sesuatu yang berat. Sebab tu ketika Nabi Islam turunkan ke atasnya Al-Quran, dan ada sahabat sebelah, siapa ingat nama sahabat tu? Siapa lupa nama sahabat tu? Zaid bin Sabit ke siapa? Duduk sebelah Nabi SAW. Paha dia kan berada di bawah paha Nabi SAW. Duduk sila dia tu kan apa-apa. Jadi kalau lutut Nabi SAW kan berada di atas lutut sahabat. Tiba-tiba turun wahyu. Kadang turun wahyu tadi kan Nabi SAW jadi berat ke atas dia, sampai sahabat yang lutut dia di bawah lutut Nabi SAW ni, dia rasa macam nak hancur lutut dia tadi, ataupun paha dia. Dia rasa macam sakit yang teramat, rasa macam nak hancur. Ketika wahyu turun pada Nabi SAW, macam mana Nabi ni kan, dia rasa berat macam tu, sampai badan dia pun jadi berat. Baru sahabat tahu macam mana berat turunnya wahyu tadi. Ya, bila selesai macam tu. Ini sahabat sendiri yang beritahu. Tak ingat nama dia siapa dia? Zaid bin Sabit ke siapa? Allah, tak ingat dah. Allah alam. Macam tu beratnya Al-Quran. Di samping itu Allah Ta'ala memperingatkan dengan keras kepada hamba-hambanya agar tidak berpaling daripada Al-Quran yang mulia. Itu dia. Menjelaskan kepada mereka bahaya akan hal ini, tinggal Al-Quran ni kan, serta apa yang diterima mereka yang melakukannya berupa dosa yang akan dipikulnya di hari kiamat akibat dari berpaling mereka daripada Al-Quran dan tidak menerimanya dengan penyambutan dan kepasrahan. Berat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qad atainaka, dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada engkau, min ladunna, daripada sisi kami, zikra, peringatan. Yang ini Al-Quran lah. Man a'arada anhu, barang siapa yang berpaling darinya, fa innahu, maka sesungguhnya orang tadi, yahmilu, dia akan menanggung, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wizra, dosa. Wizra ni dosa, dia akan tanggung pada hari kiamat. Khalidina fihi, mereka kekal dalamnya. Ya. Wasa'a, dan buruklah bagi mereka, lahum, bagi mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, imla, bawaan ataupun tanggungan itulah. Jadi mereka menanggung sesuatu yang amat buruk pada hari kiamat. Khalidina fiha, kekal dalamnya, dalam neraka itulah. Baik, jika Al-Quran adalah zikir untuk Rasulullah SAW dan umatnya,
maka wajib menerimanya dengan sambutan dan kepasrahan. Sambut seronok tadi maksud dia. Serta ketundukan yang agung. Mengambil petunjuk dengan cahayanya menuju jalan yang lurus. Meresponnya dengan mempelajari serta mengajarkannya. Khairukum, Nabi kata, sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Saya nak kongsi mungkin kita dah baca satu posting lah 2-3 bulan lepas. Ada seorang tu, dia meninggal kan. Dia meninggal, dia rumah apartmen macam tu lah, flat ke, kat Rawang. 4 tahun kan, pernah baca tak boleh? 4 tahun dia meninggal kan. Baru orang tahu jumpa dia. Tapi masa dia meninggal tu, orang dekat sebelah rumah pun tak bau apa kan. Rupanya dia tengok dia ni orang yang mengajar Quran kan. Dia ajar Quran. Itu kehebatan kan. Tidak kan mesti bau busuk, bau semua orang kan mati kan. 4 tahun baru tahu. Itu pun anak dia macam cerita, anak dia ada cerita-cerita keluarga aku kan. Dipecahkan pintu tadi, tulangnya lah tinggal atas tilam. Tak ada bau. Mungkin sebabnya di antaranya Al-Quran ni kan. Nabi kata khairukum, manusia yang terbaik di kalangan kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi maknanya sekurang-kurangnya kita ajar anak kita, cucu kita mungkin lah. Ajar juga. Kan? Ajar siapa yang kita nak ajar? Kau nak baca Quran, aku ajar. Mari. Ya, kita nak title tu. Title di sisi Allah, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan pada orang. Inilah dia. Jadi mempelajari dan mengajarkannya. Adapun meresponnya dengan berpaling dan pengabaian atau sikap lebih berbahaya daripada itu, berupa pengingkaran dan penolakan, maka sungguh itu adalah kekufuran terhadap nikmat ini. Pelakunya patut mendapatkan hukuman. Walhamdulillah. Oleh kerana itu Allah berfirman, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya, dari Al-Quran, fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Sungguh dia membawa dosa pada hari kiamat. Bahaya berpaling dari Al-Quran ni. Sama ada pada bacaan atau pada penghayatan dan amalan. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sungguh kami telah datangkan kepadamu zikir dari sisi kami. Jadi Quran ni adalah zikir lah, sebaik-baik zikir. Dalam ayat tersebut terdapat sifat bagi Al-Quran bahawa ia adalah zikir. Sungguh telah berlalu bagi kita ayat-ayat sangat banyak yang semakna dengan ni. Hal ini memberi makna bahawa Al-Quran yang mulia mengandung berita-berita yang terdahulu dan yang akan datang. Al-Quran ni kan dia cerita pada kita kan, tapi dia bukan buku cerita. Sebab dia tak ada mukadimah, tak ada permulaan, dia tak ada ending, dia tak ada. Cerita dia sini sikit, di sana sikit. Dalam berbagai-bagai surah, cerita yang sikit-sikit. Surah Nuh, surah Nabi Nuh tu kan, bukan cerita semua pun. Sepanjang hidup Nabi Nuh AS disebutlah surah Al-Anbiya, lagi surah Al-Mu'minun lah, apalah kan. Diulang-ulang cerita tadi, kisah Nabi Ibrahim. Ya, macam-macam kisah lah. Tapi dia bukan buku cerita. Kemudian zikir yang diperuntukkan bagi Allah Ta'ala daripada nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Surah Sinatun, surah apa? Ayat kursi yang kita baca tu kan. Dijadikan zikir dengannya hukum-hukum perintah,
larangan dan hukum-hukum balasan. Hal ini juga termasuk perkara yang menunjukkan bahawa Al-Quran mengandung apa yang tercakup dari hukum-hukum yang disaksikan oleh akal dan fitrah akan kebagusannya serta kesempurnaannya. Ini tidak syak lagi lah. Kemudian dia kata sungguh kitab yang demikian keadaannya sangat patut bagi setiap Muslim untuk mengagungkannya, menghormatinya dengan sebenar-benarnya, membacanya dengan sebaik-baik bacaan, merenungkan ayat-ayatnya, memahami maknanya, serta mengamalkan kandungannya. Hal seperti ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan merenungkan dan berfikir. Ini nak jaga hati ni kan, kena kembali pada Quran lah. Baca, renung dan fikir. Cuba baca satu page ke, cuba satu ayat dulu, tengok, cuba menghayati sikit, cuba berfikir sikit dengan satu ayat tu. Satu ayat kita baca tu kan, tengok satu ayat tu, baca, cuba fikir, renung, tengoklah. Dan kita haraplah daripada Allah Ta'ala, Allah beri cahaya dalam hati kita, ya, dengan ayat tadi kita faham, kita menghayati, datang khusyuk dengan ayat yang kita baca tadi. Betul kita pergi pada ayat yang seterusnya. Cubalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk kita semua lah, ya, ada yang bercakap, ada yang mendengar ni, motivasi untuk kita lah. Satu page, boleh dapat satu page dengan penghayatan serta ingat tafsir dia, boleh khusyuk tadi, satu page, Masya Allah. Bila dah rasa itu, mungkin nak pergi ke page yang kedua, mungkin nak pergi page yang seterusnya, ya, dan dia jadi khusyuk dengan Al-Quran tadi. Begitu. Kerana ia mengumpulkan bagi semua tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah, keadaan orang-orang yang beramal, dan kedudukan orang-orang yang arif. Yang arif ni yang kenal Allah. Dialah yang melahirkan kecintaan, kerinduan, takut, harapan, taubat, tawakal, redha, penyerahan, syukur, sabar, dan seluruh keadaan yang menjadikan hidupnya hati tadi, dan sempurnanya hati tadi. Ini dia. Begitu pula mencegah daripada semua sifat dan perbuatan tercela yang menyebabkan kerosakan hati dan kebinasaannya. Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, kalau manusia tahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kitab Miftah Darus Sa'adah, kunci. Miftah Darus Sa'adah ni kitab Ibnu Qayyim. Maksudnya Miftah ni kunci, Dar ni negeri, Sa'adah kebahagiaan, kunci untuk masuk ke negeri kebahagiaan. Kena ada kunci, ada pintu, kena ada kunci ni kan. Masya Allah, buku-buku ulama kita ni kan, makna dia itu. Dia kata, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran disertai perenungan, tentu mereka akan menyibukkan diri dengannya daripada segala sesuatu yang lainnya. Jika dia membacanya dengan berfikir hingga lewat ni lalulah suatu ayat, dan dia berhajat kepadanya untuk menyembuhkan hatinya, nescaya akan diulang-ulangnya mesti 100 kali. Kita ulang baca ayat tu. Yes. Ya, sebab tu bila kita baca ayat ni, maknanya kita baca, kita mengharap, kita baca, kita mengharap kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya ayat ini disyifa bagi hati kita ni, yang lalai, yang macam-macam penyakit dalam hati ni kan, penyakit macam-macam tadi. Dan walau satu malam, Masya Allah,
Membaca satu ayat disertai perenungan dan pemahaman lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran tanpa perenungan dan pemahaman. Quran khatam tapi tak faham apa. Tak ada penghayatan langsung. Habis. Satu hari ni alhamdulillah. Satu juzuk dah selesai. Target saya sebulan lah paling kurang 30 juzuk khatam Quran. Bacaan. Tapi tak ada pemahaman, tak ada penghayatan, tak ada. Dia tak jadi ubat. Tak jadi ubat kan? Bila tak jadi ubat, lama-lama kita pun give up lah. Kan? Tak ada rasa apa pun. Begitu. Kemudian dia kata, Al-Quran tanpa perenungan dan pemahaman lebih bermanfaat bagi hati, lebih mendukung Al-Quran kita tanpa perenungan dan pemahaman. Lebih bermanfaat bagi hati dan lebih mendukung untuk mendapatkan keimanan dan merasakan kemanisan Al-Quran. Jadi maksudnya kita baca satu ayat walaupun satu malam tapi ada penghayatan dan pemahaman. Lebih baik daripada khatam Quran, ya. Tapi tak ada pemahaman dan perenungan. Demikian pernyataan beliau, yakni Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ia seperti yang kau lihat, syarat petunjuk dan agung faedah. Dan barang siapa membaca Al-Quran seperti itu, nescaya Al-Quran akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Dan dia mendapatkan manfaat dari bacaannya dengan sempurna. Dengan hal itu ia menjadi golongan ahli ilmu, iman dan pengetahuan yang mendalam. Inilah maksud dari Al-Quran dan tujuan yang diinginkannya. Oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, sikap yang dituntut terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya. Sikap yang dituntut terhadap Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Ini kita fokus yang ni. Nak amal kena faham dulu. Macam gitu. Jika bukan ini yang menjadi keinginan penghafalnya, nescaya ia tidak tergolong ahli ilmu dan agama. Hanya nak hafal je, nak jadi imam saja. Tak jadilah. Ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk melakukan hal itu menurut apa yang kau redai, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. InsyaAllah, amin. Yang ke-13 kita sambung lagi lah. Ada pengemban Al-Quran, maksudnya penghafal Al-Quran lah. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.